Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Muqasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisma'atin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa hummatina wa mahawa anbiya wal awliya wasidikin wassalihin wa ila syairin malaikati muqarrabin lal ghaib. Ibu bapa kita, isteri, anak-anak, cucu kita, nenek moyang keturunan kita, semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ahlil kubur, dan semua sekalian Allah, sekalian alam yang Allah jadikan, Allah ciptakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Urjali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-puji itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekalian yang dijadikan oleh Allah memuji kepada Allah tidaklah sama ya Allah seperti mana engkau memuji dirimu, asyik pada dirimu sendiri ya Allah. Dan engkaulah yang layak memuji dirimu dalam keadaan asyik ya Allah. Jadikan puji-pujian kami ini adalah puji-pujian daripada keasyikanmu ya Allah. Jadikan kami sentiasa lebur dalam keadaan menyatakan yang ada hanya engkau ya Allah, dan berada dalam keasyikan seperti mana asal engkau adalah dalam keadaan engkau berasyik dengan dirimu sendiri ya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita ini nikmat-nikmat yang mana nikmat-nikmat itu tidak mampu kita hitung. Nikmat-nikmat yang Allah beri menyatakan rahmat Allah untuk kita mengetahui bahawa Allah lah pengurnia rahmat itu. Dan bahawasanya kita tahu bahawa setiap rahmat kurniaan Allah kepada kita ini terutama sekali adalah nikmat di mana diberi kita ni hidup. Sebelum ini kita tak ada disebut apa-apa. Belum ada apa berita, tak ada, kosong. Semua cerita Allah.
dia cukup dengan dirinya, memuji dirinya, asyik pada dirinya sendiri. Itulah keadaan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap kekal sampai bila-bila, azali abadi. Allah Ta'ala dalam keadaan kesempurnaan dia, asyik, tidak memerlukan apa-apa, terus menerus, sejak azali, yang kita pun tak tahu bila azali itu, bila mulanya azali itu, dan abadi, kekalan, yang mana semua setelah dileburkan Allah, digulung kembali, hancur, dimasuk, dihidupkan balik, diperhitungkan, dimatikan balik, dihitung lagi, sampai diletakkan kita ke tempat yang abadi. Maka Allah terus menerus dalam keadaan abadinya. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat yang tak mampu kita nak ucapkan kepada Allah adalah kurniaan Allah apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita tarikan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita lupa kepada diri kita. Kita lupa kepada sekalian alam. Kita lebur. Hanya tarikan Allah yang boleh manggil kita untuk lebur. Tarikan Allah itu, bila tarikan kasih sayang Allah itu, maka tak dapat mendandingi sekalian tarikan kasih sayang yang ada di muka bumi ini ataupun di sekalian alam ini. Kerana tarikan Allah, percikan kasih sayang, tarikan Allah, kepada dirinya, kepada keadaan somadianya, maka semua akan kembali dalam keadaan lebur. Semua kembali dalam keadaan pulang kepada somadianya, iaitu semuanya sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat nikmat yang amat besar setelah kematian isteri tercinta Siti Khadijah Al-Kubra, di mana Rasulullah SAW selepas kematian isteri tercinta dibawa oleh Allah, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus berjumpa ataupun tarikan Allah, kasih sayang Allah memanggil Nabi Muhammad SAW pergi ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala, duduk bersanding ataupun duduk untuk berkasih sayang dengan Allah langsung. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyusun laluan-laluan, iaitu nak menyatakan cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya setiap satu keadaan ke satu keadaan, fa'at bahasa babah, satu makam ke satu makam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa jelajah oleh Allah dengan kenderaan borak dan juga ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, sahabatnya. Di waktu itu Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanda-tanda, iaitu keagungan kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj dengan tubuh dan juga rohnya sekali dibawakan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesuciannya. Dia menyucikan dulu. Setelah Nabi dah memangnya daripada nur suci, disucikan lagi dengan nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya boleh mampu untuk melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan dari satu makam ke satu makam keadaan, di mana keadaan itu lagi ke hadapan,
lagi dibawa berjalan, lagi Nabi Muhammad SAW hilanglah, maknanya leburlah diri Nabi SAW, hingga Nabi melihat keindahan-keindahan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW merasakan benar-benar kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hingga ke satu langit sampai ke 7 lapisan langit, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada satu langit berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi lagi. Satu langit, antara satu langit, langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Maka bayangkan jarak jauhnya antara satu langit dengan satu langit, menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW melihatnya sendiri. Begitu cepat keadaannya itu tadi, hingga sekelip mata sampai ke satu langit lagi. Padahal menurut perjalanan kita 500 tahun perjalanan cahaya baru sampai ke satu langit. Melihat lagi Nabi, naik lagi satu langit lagi, 500 tahun perjalanan. Dilihat hingga ke 7 lapis langit, hingga sampai kepada yang dikatakan Baitul Ma'mur selepas langit yang ke-7, iaitu Baitul Ma'mur. Di mana di Baitul Ma'mur itu 124.000 malaikat-malaikat berkitar, bertawaf di Baitul Ma'mur. Di mana di tempat Baitul Ma'mur besarnya itu seluas 1000 tahun perjalanan besarnya, satu tiang ke satu tiang, yang ada 12 tiang, yang tengah-tengah ada tiang yang lebih tinggi. Baitul Ma'mur itu dihiaskan dengan batu-batu permata yang sangat indah, di mana tidak pernah kita lihat batu permata seindah itu dihiaskan di Baitul Ma'mur itu, dan bercahaya-cahaya Baitul Ma'mur itu. Dan jarak daripada satu tiang ke satu tiang itu 1000 tahun jarak jauhnya Baitul Ma'mur besarnya itu. Maka 124.000 malaikat bertawaf tiap-tiap hari. Maka Nabi Muhammad SAW pun bertawaf 7 kali di Baitul Ma'mur itu bersama para malaikat. Dan setelah 7 kali bertawaf, malaikat pun bertebar, disuruh bertebar ke penjuru-penjuru bumi ini. Kemudian Nabi SAW bertanya, sejak bila engkau bertawaf di Baitul Ma'mur ini, wahai malaikat? Maka dijawab oleh malaikat bahawanya, sejak sebelum lagi Nabi Adam itu diciptakan, belum lagi Nabi Adam diciptakan, malaikat-malaikat mereka itu semua bertawaf, roh-roh semuanya bertawaf di Baitul Ma'mur. Tu Baitul Ma'mur ni jauhnya selepas 7 lapis langit. 7 lapis langit, bayangkan. Daripada satu langit ke satu langit 500 perjalanan cahaya. Tak boleh sampailah kita. Sampai kiamat pun tak boleh sampai kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menarik, memanggil kekasihnya, Subhanallazi asra, memperjalankan hambanya, abdihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai di tempat yang dikatakan Baitul Ma'mur. Itulah kiblat hati kita. Kalau sekadar kita menghadap Baitul Haram ataupun Masjidil Haram, maka itu hanya kiblat tubuh. Dan kiblat hati kita itu adalah Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur dihiasi dengan batu-batu permata yang sangat indah, yang luasnya setiap satu ada 12 tiang, dan tengah-tengah ada satu tiang lebih tinggi, mana setiap satu tiang ke satu tiang 1000 tahun perjalanan, jauh besarnya. Ya Allah, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW melihat sendiri, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawa lagi, dipendekkan cerita, dibawa lagi, naik pula ke Arasy. Dan Arasy itu juga ada 12 tiang dan satu tiang tengahnya.
Dan jarak antara satu tiang ke satu tiang itu maknanya lebih jauh daripada Baitul Ma'mur. Lagi besar lagi aras tu tadi. Mana kalau tadi satu tiang Baitul Ma'mur, satu tiang 1000 tahun, ini 10.000 tahun satu tiang ke satu tiang. Penat malaikat yang besar tu berjalan daripada satu tiang, mengipaskan sayapnya. Tak sampai-sampai. Dah sampai ke? Tak sampai sepantas. Begitu sekalipun malaikat tak sampai-sampai satu tiang aras ke satu tiang aras. Dan setiap tiang aras tu ada yang memikulnya. Punya besar malaikat yang memikulnya. Hingga kan malaikat yang memikul dia kata bumi yang seperti sebutir pasir je. Punya besar malaikat. Ini Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia tak mampu untuk melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang sejauh itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kurniaan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW untuk supaya dikhabarkan kepada kita di mana inilah perjalanan agung. Jika kita meyakini, maka kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kita ini benar-benar yakin kepada Allah, maka kita mempercayai perjalanan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung kepada aras. Di aras itu adalah dipanggil alam-alam Jabarut, di mana ruh-ruh yang suci-suci para nabi-nabi yang berada di situ sentiasa dalam keadaan mengagung membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di alam itu, alam Jabarut, di situlah tempat nyawa kita punya kiblat. Itulah nyawa kita punya kiblat, di mana sentiasa mengagungkan Allah, membesarkan Allah di situ. Tak berhenti-henti semenjak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nur Muhammad. Maka selepas Nur Muhammad, maka menitik daripada titisannya ubun-ubun kepala Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadi aras Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ. Jadi kiblat kita nyawa adalah aras Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat bercahaya pancarannya itu. Cahaya pancarannya sangat bercahaya. Tak tahu nak diucapkan keindahannya dan besarnya tadi. Nabi SAW dibawa lagi kepada hijab demi hijab. Di atas aras tu ada hijab-hijab Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap satu hijab itu maknanya jaraknya adalah 1000 tahun. Dan hijab tu ada lebih kurang 50,000 hijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhnya setiap satu hijab itu maknanya dia ada 1000 hijab. Nabi SAW beritahu untuk sampai kepada hijab Allah. Tapi hijab tu hijab cahaya. Sampai hijab cahaya, habis hijab cahaya tu ada lagi hijab. Dipanggil hijab yang dipanggil hijab Somalia. Hijab yang di mana segalanya akan lebur di situ. Di situ pula ada lagi hijab lagi. Jauh lagi hijab tu. Setiap satu hijab 1000 tahun lagi. Ada 50,000 hijab lagi. Itu pun semua cahaya tu. Hijab cahaya. Tapi Nabi SAW diizinkan oleh Allah menembus. Kalau kita hanya lihat cahaya itu pancaran yang jauh aja, kita matahari aja kita tak tahan lihat cahaya, kita dah padahal tu dah beribu-ribu tahun hijab, berbanyak-banyak hijab tu. Matahari tu hanya sikit aja percikkan daripada cahaya tu. Kita dah tak tahan nak pandang matahari itu. Itu yang Nabi Musa lebur fana di situ. Melihat dan cahaya-cahaya kedekatan dengan Allah tu tadi. Sampai kepada cahaya yang dekat, paling dekat, iaitu cahaya Zatiyah tu tadi. Maka dipanggil tu cahaya kebakaan. Cahaya bakok tu pun belum sampai lagi. Sampai Allah SWT bagi tahu kepada malaikat yang membuat hijab itu tadi. Malaikat-malaikat tu pun dia percaya. Dia kata, bukakan hijab. Sampai Allah Ta'ala sendiri sampai ke bujur kepada Allah. Langsung Rasulullah SAW dibukakan, disuruh oleh malaikat buka hijab. Maka malaikat tu buka semua. Maka
melihat cahaya yang lebih terang lagi. Kemudian Allah suara menyuruh kepada malaikat membuat, maknanya tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya duduk di tempat itu akan bergerak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cantiknya hiasan, maknanya tempat duduk. Yang tak tahu Nabi nak cakap empuknya macam mana, dia duduk tadi dibawa oleh Allah SWT, dipanggil oleh Allah SWT, dan Allah Subhanahu Wa Taala bila dah tak ada dinding, bila dah suruh malaikat dia hiaskan Nabi SAW untuk sampai kepadanya, maka Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, wahai kekasihku Ahmad, dia tak panggil Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Ahmad dah. Nampaknya bila Muhammad tu hilang, tinggal Ahmad. Maka Allah SWT memanggil nama Ahmad. Tu. Kemari. Maka datang. Dekat lagi. Dekat. Sampai, adakah kau nampak aku? Kata Allah SWT kepada Ahmad. Kata aku tak nampak, tapi aku, mata hatiku nampak cahaya yang hangat gemilang-gemilang. Dia kata. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada Nabi SAW, iaitu yang dikatakan lebih dekat. Maknanya dia lebih dekat daripada busar. Busar anak panah tu, dua tu rapat tu, dan lebih rapat lagi Allah. Maknanya lebur Nabi Muhammad dalam hadiah tu tadi. Maka Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penglihatan qalbun, yang mana Allah memberikan penyaksian penglihatan di situ. Maka di waktu itulah Nabi Muhammad SAW tak tahu nak ucapkan. Rasulullah kata tak tahu nak diucapkan nikmatnya. Tak dapat nak diucapkan nikmat tu tadi. Kalau syurga tu boleh diucapkan lagi nikmat dah, gini-gini. Pasal masih ada buah delima kat dunia ni. Boleh diceritakan lagi dah. Kan? Wanita di syurga. Di sini ada juga wanita, ada syurga. Tapi tak boleh nak ucapkan syoknya tadi dengan Allah. Indahnya wajah Allah. Tak tahu nak diucapkan. Tak boleh nak digambarkan, tak dapat. Tu Nabi SAW tak tahu nak cakap nikmat tu macam mana. Beruntungnya tadi. Jadi itulah dia perjalanan yang sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Mi'raj tu sampai perjalanan tu. Perjalanan dijalankan oleh Allah sendiri, pasti Allah yang jemput. Jadi apa kurniaan yang Allah beri kepada Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW dah berasa cukup, dan Nabi SAW hanya minta, iaitu untuk umatnya. Dalam keadaan yang keindahan ni tadi lebur, maka Nabi SAW hanya mohon untuk umat. Dan Nabi SAW dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kurniaan yang amat besar, iaitu solat 50 waktu. Tapi dikurang-kuranglah, kita dah tahu semua tu. Dikurang-kurangkan sampai dapat 5 waktu, dan sama dengan makna 50 waktu itu tadi. Setelah Nabi Musa menasihati Rasulullah SAW supaya berjumpa balik dengan Allah, mengatakan 50 waktu umatmu tidak akan mampu. Umat aku yang kuat-kuat, umat Musa pun tak mampu. Apatah lagi umatmu, kata Nabi Musa. Jadi Rasulullah SAW nak naik, tapi Allah Ta'ala kata, aku ni dekat Muhammad. Setelah dah jumpa dengan Allah, aku ni dekat Muhammad. Tak payah naik lagi, tak payah maknanya. Apa yang apa? Nabi SAW minta dia ni. Allah kata tak apa. Dah faham maknanya. Buat aja 5 waktu tu sama dengan 50 juga. Jadi Nabi Musa pun minta suruh naik balik, suruh minta balik, kurangkan, tapi Rasulullah malu. Jadi itu kurniaan yang besar yang Nabi Muhammad SAW dapat. Kalau ibadah lain, iaitu wahyu itu turun melalui malaikat Jibril. Tetapi ini Allah sendiri panggil.
Jadi kita mendapat nikmat yang besar disebabkan Rasulullah SAW dalam keadaan asyik berjumpa dengan Allah dan mohon, maka Allah kurniakan kepada kita umatnya, iaitu solat lima waktu. Jadi besarnya nikmat solat 5 waktu tu, kerana solat tu mi'raj mukmin. Rasulullah kata solat ni adalah tempat mi'raj. Mi'raj ni tempat seronok, tempat dapat berjumpa dengan segala nikmat. Macam kita dapat jumpa Agung. Seminggu lagi Agung nak panggil kita. Seronok. Tapi ini, mengapa kita dalam keadaan solat kita tak dapat mi'raj, tak dapat dalam keadaan. Inilah sebabnya kita tidak mengaji mengenal diri, mengenal Allah. Mana kita seolah-olah merasakan perjalanan agung Nabi SAW itu untuk Nabi. Sebenarnya Nabi mohonkan untuk kita juga. Kita juga kalau dah kenal diri, kenal Allah, setiap orang mukmin itu akan, setiap solatnya adalah mi'raj. Itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak adalah sampai seperti mana agungnya perjalanan Nabi SAW. Tapi yang pentingnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin janji bila dikurniakan kepada Nabi SAW solat itu tadi, maka solat itulah dinamakan penyambung untuk mi'raj, sambung untuk mi'raj. Jadi kita kesian, kita tengok orang-orang yang solat masih lagi dalam keadaan dia tidak menyambung kepada Allah, dan ada mengejek-ngejek seperti mana Abu Jahal, Abu Lahab mengejek Nabi setelah balik daripada Isra wal Mi'raj. Cerita kelakar Nabi Muhammad. Tunggu aku kumpulkan orang banyak, Muhammad, nanti kau ceritakan depan orang ramai banyak. Begini yang berlaku pada orang Islam yang tidak kenal diri, kenal Allah. Dia mengejek-ngejek, dia mengatakan, aduh, engkau solat boleh sambung kepada Allah semua. La haula wala quwata illa billah. Punya jahilnya manusia akhir zaman ni. Jadi dia tak tahu solat itu makna solat tu menyambung mi'raj. Tetapi dia tak faham. Dia mengimamkan berpuluh tahun dan makmum je dalam keadaan jahil, dia tidak bagi tahu. Kerana dia sendiri tak faham. Minta maaf saya cakap. Kesian. Sampai bila kita solat dalam keadaan mensekutukan Allah, solat dalam keadaan munafik, qamu qusala yura'unnan nas. Maknanya manusia itu, dia munafik itu, dia solat ila qalila, dia ingat Allah tu sedikit. Yang lainnya banyak dia ingat, projek sana, projek sini, atur masyarakat sana, atur ini nak pian raya sana, pian raya sini. Sibuk bagi hadiah sana, bagi hadiah, bagi aku, selama aku nak bagi kawasan aku ni hadiah. Sebab apa? Nak mengundi. Tak nampak ke tu amalan syirik tu? Bukan tak bagus, tapi amalan tu nak menunjuk-nunjuk, meriakkan, supaya orang memancing undi kau. Tak ke tu rasa salah tu? Tapi mereka tak rasa salah. Sebab mereka kata tu biasalah. Ya Allah. Beramal kerana nakkan riak, nakkan manusia memuji supaya memilih dia. Itu aja perbuatan tu dah menunjukkan kesyirikan. Orang yang melakukan syirik macam ni, kau nak jadi pemimpin? Kau biarkan anak cucu. Kau biarkan. Dalam keadaan ini berlaku sejak merdeka. Dalam keadaan ini diulang-ulang. Hingga kan kita tak rasa itu satu kesyirikan. Itu satu keadaan yang benar-benar merosak. Keadaan ini adalah keadaan yang sangat zalim. Jadi kita bukan boleh biarkan kezaliman. Kita kena sama-sama memerangi kezaliman. Kita tidak boleh diam diri. Terutama para orang yang ada ilmu, ulama-ulama ni, dia akan disoalkan nanti. Kenapa dibiarkan pemerintahan yang berberhalakan akuan diri, yang berberhalakan iaitu berhala yang bernama akuan diri itu, memerintah dalam keadaan keakuan diri hawa nafsu. Serupalah mensekutukan Allah. Kita ajak orang untuk mendapat kebaikan, padahal kita sendiri berada dalam kesyirikan. Kita nak memerintah rakyat, memerintah lain. Mana boleh kita akan dapat kemenangan? Kita bukan mengundang
pertolongan Allah. Kita mengundang azab. Tetapi Allah tidak mengazab. Tetapi kita yang mengazab diri kita sendiri. Tapi kita rasa syok sendiri. Kita merasakan seolah-olah kita ni aman, kita tenteram, kita tenang, bahagia negara kita. Tak ada apa-apa. Ditipu kita, menipu diri kita sendiri dan kita ajak orang bodoh-bodohkan rakyat supaya kita aman, kita aman. Padahal kita berada di dalam keadaan yang benar-benar berada di dalam azab yang besar. Iaitu azab yang mana kalau azab tu kita sedar duduk azab, itu tak apa, kita akan keluar daripada azab. Sekarang ni lebih teruk daripada azab kita duduk. Ialah kita duduk dalam azab, kita duduk dalam kesyirikan, kita tak merasa kita diazab, kita berada dalam kesyirikan. Kita terus menyembah akuan-akuan diri, terus kita jadikan pemimpin-pemimpin yang menyembah akuan diri, berhala kita jadikan dia. Kita tak nampak keadaan ini dah berlaku lama, maka ulama-ulama kita akan dipertanyakan. Tetapi kebanyakan ulama-ulama yang kita lihat ni bukanlah dia tu ulama. Sebab kalau benar ulama, dia adalah al-ulama warasatul anbiya. Mewarisi watak Rasulullah SAW, iaitu dia mengenal diri, mengenal Allah. Dia betul-betul bila solat, dia mi'raj. Dia benar-benar takut, paling takut dengan Allah. Dan paling cinta, paling rindu kepada Allah, paling asyik. Itu ciri-ciri warasatul anbiya. Waris ulama yang betul mewaris. Tetapi yang kita lihat ini hanya topengkan ulama. Kita tak jumpa betul-betul ulama. Jadi bukan kita mengata ulama, tetapi itu yang kita maksudkan, itu bukan ulama. Yang Allah, yang Rasul sendiri tak iktiraf. Dia bukan warisku. Dia bukan warisku. Kalau warisku ulama itu adalah mewarisi akhlakku, iaitu tidak lagi merasa ada keakuan diri. Itu warisku, kata Nabi. Itu yang dimaksudkan al-ulama tu warasatul anbiya. Maka itu kita perlu sedar. Kita perlu bangkit. Bukan kita nak selalu mengingatkan, menakut-nakutkan manusia. Tetapi kita lebih takut lagi manusia kalau kita tak ingatkan. Kerana kita akan dipersoalkan, mengapa engkau tidak bagi tahu manusia bahawa dia berada dalam kebatilan, dia berada dalam kerosakan, dia berada dalam keadaan, berada dalam azab, mengapa tidak engkau selamatkan? Maka itu kita bukan berkata untuk menakut-nakutkan, tapi kita berkata kerana kita kasih sayang, kerana kita kasihan dengan mereka-mereka ini yang masih lagi mengejek-ejekkan seolah-olah manusia sekarang tak boleh mi'raj. Manusia hanya Rasulullah saja yang boleh mi'raj, sedangkan Nabi Muhammad SAW mengisytiharkan orang mukmin yang kenal diri, kenal Allah itu pasti dia akan sampai mi'raj. Sebab Allah sendiri SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memanggil setiap kali nak melakukan waktu solat masuk, Allah menyuruh memanggil, iaitu dengan ayalah solat. Bila aku memanggil, marilah sambung kepadaku, maka aku menyeru, pastilah aku yang akan menunggu. Pastilah aku yang menunggu. Bila aku menyuruh manusia memanggil, ayalah solat, marilah solat, marilah sambung, marilah dengan aku, pastilah aku akan ada di waktu engkau solat itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mengapa masih lagi kita dalam keadaan tidak meyakini, sedangkan Allah dah mengurniakan kepada kita sifat ihsan. Allah letakkan dalam diri kita sifat ihsan, yakin. Tetapi mengapa kita merolok-olokkan, mempersenda-sendakan orang yang apabila dia boleh mi'raj, kita olok-olokkan, boleh ke apa ni si Haji ni, boleh ke solat sampai kepada Allah, boleh mi'raj pula. Pasal dia tak mengaji. Nampak sangat. Berapa tahun dah? Dah aku umur 80 tahun, 60 tahun aku solat berjemaah. Maknanya dia solat berjemaah tu bagus. Tapi solatnya tu, kualitinya tu tadi, kualiti yang tak pernah dirasakan bersama dengan Allah. Ya Allah. Sebab dia tak faham apa tu solat. Solat tu dia tak faham. Solat kan Allah Ta'ala kata menyambung. Aku sendiri menuruniakan kepada umatmu Muhammad.
Kerana aku kasih pada engkau, aku kurniakan pada umat kau supaya sambung solat tu, sambung kepadaku. Untungnya kita dapat Nabi Muhammad SAW naik jumpa Allah Ta'ala. Rasulullah mintakan untuk kita supaya kita dapat sambung, dapat Allah Ta'ala terus. Hingga berhasil solat kita. Allah Ta'ala kata, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berhasilnya solat kau nyambung kepadaku, berhubung aku waktu solat, maka di luar solat terus daim, berkekalan, menyambung dengan Allah, tidak ada rasa keakuan dirimu. Oh, nikmatnya tadi, ya Allah. Ini nak ceritakan bukan menakut-nakutkan. Ini bukan cerita tak boleh. Ini cerita janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji, tetapi engkau sendiri yang menakut-nakutkan diri engkau. Engkau lupa pada Allah, kau rasa keakuan diri itu patutnya lebih engkau takuti daripada engkau rasakan Allah. Ini kau rasakan Allah pula kau takut. Ya, boleh ke sambung kepada Allah? Boleh ke kita sampai kepada? Boleh ke berkata-kata dengan Allah? La haula wala quwata illa. Jahilnya man. Kita berada di fasa yang penghabisan, fasa yang nak masuk fasa kiamat. Inilah cerita yang Allah nak ceritakan. Bahawa ceritanya adalah manusia-manusia akan jadi manusia yang begini. Manusia-manusia yang maknanya menyembah kepada akuan-akuan diri. Banyak melakukan syirik. Setiap waktu, setiap detik. Anak-anak yang kita hantar ke sekolah, daripada darjah 1 sampai universiti, masuk pergi kerja, dalam pekerjaan mana, situasi kerajaan mana pun, mereka ni akan dibawa kepada ke arah iaitu mensekutukan Allah. Mengarah kepada kasta-kasta sebenarnya. Tingkatan ni. Jadi kita ni bila kerja, kita nampak tingkatan ni. Aku nak kejar tingkatan ni. Padahal kita bekerja, kita dah kata dalam solat, inna solati, aku berjanji solatku. Hidupku wa nusuki wa mahiyaya wa mamati. Hidupku, matiku, ya Allah. Segala hidupku lillahi ta'ala. Tapi bila masuk je pekerjaan, masuk je sekolah, dah kita mengejar kepada pangkat biar belajar dapat nombor 1, biar belajar dapat diploma, dapat sijil, dapat master, dapat PhD. Okey, kita dapat kerja. Dalam kerja pun kita mensyirikkan Allah juga. Ini kehidupan yang berlaku pada fasa penghujung zaman yang Allah Ta'ala skripkan. Jadi kita beruntung Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita sedikit yang Allah Ta'ala kata yang bersyukur. Fabi ayyi ala ya rabbikum atukan. Allah mengingatkan kita lebih daripada 30 kali. Itu dalam surah Ar-Rahman. Banyak lagi dalam surah-surah Allah mengingatkan kita. Fikirlah. Fikir. Allah berbagi fikiran. Kenapa engkau? Allah memberi bermacam-macam. Fabi ayyi ala ya rabbikum atukan. Mana satu nikmat yang engkau makan, yang kau kecapi, yang kau lihat, yang kau rasa, semua nikmat tu, adakah aku rabbikum atukan riba? Engkau tak merasai aku. Engkau rasa makanan itu, kau rasa minuman itu, kau rasa pemandangan, kau rasa keindahan. Tapi mengapa akunya? Rabbiku, akunya tidak engkau rasa. Akunya. Akunya tidak pernah tinggalkan. Aku tidak berpaling padamu. Tetapi mengapa? Aku bukan suruh engkau membalaskan. Tapi aku selalu tahu engkau lupa. Selalu aku ingatkan kerana aku sayang kepada engkau. Maka aku nakkan kau bukan membalas, tak menakut-nakutkan, tetapi aku memberikan kau lagi nikmat-nikmat supaya engkau ingat kepada aku. Aku yang memberikan engkau makan rasa itu. Aku, jangan rasa tu yang kau ingat. Tetapi siapa pemberi rasa? Rabbikum atukan. Rasakan aku tadi engkau tidak rasakan. Maka engkau telah mensekutukan aku. Maka engkau mendapat azab. Engkau tak mensyukuri benar-benar kepadaku. Engkau merasakan rasa itu yang kau sembah. Maka engkau telah mensekutukan. Maka azabku sangat pedih. Kerana engkau tidak mensyukuri. Bukan aku memberi azab. Tetapi aku memberitahu kau. Jangan engkau mengambil azab. Aku memberikan kau supaya engkau bahagia. Tetapi engkau memilih jalan azab. Maka Allah ingatkan. Banyak kali ulang. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Maknanya setiap waktu, setiap saat, kehidupan kita ni diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah itu sayang kepada kita. Maka kita selalu leka lalai. Maka itu Allah ingatkan lagi. Lagi dibagi lagi nikmat, bagi lagi nikmat macam-macam yang
Mampukah kita menghitung hari ini saja nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita? Hari ini saja. Daripada kita bangun tidur hingga sekarang, mampukah kita hitung? Apatah lagi kita nak dibayarnya. Disuruh hitung pun kita tak. Ini nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat hidup, nikmat rasa tu. Boleh kita hitung? Tak mampu kita hitung. Hari ini saja. Mengapa kita sombong? Mengapa kita? Allah nak selamatkan kita. Allah tahu kita sombong macam mana pun. Allah tak heran lah. Sebab Allah tu lebih tahu diri kita. Tapi Allah tu kasih sayang merendahkan diri kepada kita. Tandanya Allah sayang. Bukan Allah tu nakkan kepada kita sembah pada dia. Tapi Allah tu sayang dia merendahkan diri sanggup untuk menyelamatkan kita. Maka dia utus Nabi Muhammad SAW. Yang sifat aku letakkan sifat kasih sayangku kepada Nabi SAW. Supaya engkau cinta Nabi Muhammad yang nampak seperti engkau juga. Qul innama anna basyarum, yang sama sepertimu. Aku tidak mengutus malaikat yang tak berbeza dengan engkau sifat. Tetapi aku bagi sama juga supaya engkau boleh mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Bukan untuk menyusahkan kau. Tapi engkau memperolok-olokkan Nabi dan Rasul. Dan orang-orang pengganti Nabi SAW. Arif billah mursyid. Kau ejek-ejekkan. Kau olok-olokkan. Kau tak masukkan dalam buku catatan bahawa engkau memerlukan mereka ini. Kerana mereka inilah pendamai, pengaman-aman di muka bumi ini. Dengan sebab adanya pengganti al-warasatul anbiya, ulama, mursyid, pembimbing rohani ini, maka Allah Subhanahu Taala tak sanggup untuk menurunkan lagi balanya. Sebab masih ada lagi orang-orang yang menyintaiku benar-benar, mengenaliku itu. Maka Allah tak jadi nak menurunkan bala sebabkan ada lagi manusia-manusia yang menyintai Allah ikhlas jujur. Mereka benar-benar menyintai Allah, jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bermohon selalu selamatkanlah manusia-manusia. Maka tak jadi turunnya bala ataupun bencana. Maka yang turun bencana-bencana itu adalah untuk memperingatkan tanda Allah Taala sayang. Maka untuk mengingat bukan bala yang seperti Nabi Nuh, bala-bala umat lain. Tetapi itu adalah teguran-teguran kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Kerana Allah tahu ada kekasih-kekasihnya di muka bumi ini. Maka itu janganlah kita masih lagi membiarkan diri kita ini menzalimi diri kita sendiri. Sudah-sudahlah tu. Sudah-sudahlah tu. Jangan lagi nak memikir-mikir lagi. Terus saja. Kerana Allah akan sambut. Allah akan peluk. Itulah tempat paling selamat. Allah menghendakkan kita, bukan Allah berkehendak pada kita. Tetapi Allah tu sayang pada kita. Allah nak selamatkan kita. Maka Allah merendah diri. Maka cepat. Sentiasa Allah menunggu. Berapa banyak pun kesalahan kita. Seluas permukaan bumi ini. Dosa kita. Kalau kita benar-benar ikhlas, jujur. Nakkan Allah. Menyesal. Allah Subhanahu Wa Taala akan tutupi semua hijab-hijab kesalahan itu dan Allah gantikan dengan kebaikan yang banyak kepada kita. Maka itu inilah peluang yang masih kita hidup ni lagi. Allah Subhanahu Taala bagi lagi. Allah seolah-olah Allah malaikat pencabut nyawa nak cabut nyawa kita. Allah kata tangguh nanti dulu. Biarkan dia bertaubat. Biar sampai begitu sekali sayangnya Allah Taala kepada kita, kepada pembuat-pembuat maksiat yang menyembah akuan-akuan diri ini. Yang lebih bahaya daripada maksiat-maksiat yang lain. Bukanlah maksiat lain tu boleh buat. Tetapi orang yang membuat rasa penyembahan akuan diri ini adalah membuka pintu maksiat-maksiat yang lain. Maka itu bertobatlah. Jangan rasa macam diri kita aman. Orang yang paling rugi Allah Ta'ala kata adalah orang yang ketika di dunia ini dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Dia melakukan amal-amal. Dia ilmunya banyak. Dia mengaku dia berilmu. Dia mengaku dia banyak amal, banyak bersedekah, banyak buat masjid, banyak tolong orang, banyak. Dia mengaku dia itu tadi, sedangkan dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Itulah manusia yang paling besar kezalimannya tu. Ini Allah yang bagi tak, manusia yang paling rugi orang begitu. Bukanlah Allah tak bagi kita buat masjid, buat tolong orang. Bukan, tapi dia suruh kita kenal diri, kenal Allah. Supaya kita tak membanggakan amal-amal puasa, haji, solat kita, kita merasakan dialah sebenarnya yang menarik kita untuk menyambung kepada solat kita kepada Allah Subhanahu. Kita tak merasa pun kita melakukan haji ni adalah kudrat kita, tetapi adalah apa pun Allah yang panggil kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memperjalankan kita. Allah yang menggerakkan hati kita untuk pergi haji. Semuanya Allah.
Ini sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Bukan mengaku-ngaku. Bukan saya kata tak boleh buat. Tapi jangan mengaku-ngaku kita. Tetapi ini semua adalah cerita-cerita kisah-kisah Allah. Jadi amal dia kata. Jangan bukan saya nak menakutkan Imam Mahdi akan datang. Si Haji ni tak datang-datang juga Imam Mahdi. Jangan cakap begitu. Itu zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun cerita Imam Mahdi. Nabi Nuh tu cerita. Ni aku buat kapal. Kenapa orang rakyat dia cerca dia, hina dia. Apa buat kapal atas gunung ni? Ni gila ni Nabi Nuh ni. Rakyat semua cakap begitu. Umat dia cakap begitu. Dia nak buatkan tadi kapal tu 100 tahun dekat baru siap kapal dia 100. Dan dalam pada buat 100 tahun tu dihina. Tapi dia tetap naik nanti kapal tu, tetap dia dekat 100 tahun. Dia menunggu biar orang hina dia, tapi dia yakin akan datang. Ini kita dah memang Imam Mahdi tu dia memang ada dah. Cuma nak diiktirafkan lagi supaya dia 100 tahun kata Nabi. Ini tak lama lagi. Kita mengingatkan sekarang. Ini bukan nakut-nakutkan. Tapi nak bagi tahu persiapan engkau itu bertaubat mengenal diri, mengenal Allah. Tak ada. Itu yang kita risau. Maka itu kita bercakap awal-awal. Si Haji ni penipu. Cerita nakut-nakutkan Imam Mahdi nak keluar. Tak keluar-keluar pun. Bukan aku cerita. Aku nak bagi tahu sebenarnya. Kalau dia datang nanti, kau tak buat persiapan. Maka itu aku cakap awal-awal. Macam Nabi dia lubangkan perahu tu. Dia tahu akan datang nanti Lanun akan ambil perahu yang elok. Yang lain tak faham. Nabi Musa tak faham. Mengapa kau lubangkan perahu elok? Kita tak. Ini kita bagi tahu. Pasal Rasulullah pesan. Setiap 100 tahun ini dah terlalu hampir. Berapa bulan lagi kita nak masuk ke 100 tahun dah. Dan dia ni dah memang ada. Tinggal lagi waktu tepatnya nanti. Jangan sampai bila jadi waktu tepat. Itu jam kita nak cari guru pembimbing. Nak cari. Waktu tu dah tak sempat. Waktu tu kita cakap dah 5 tahun, 10 tahun dulu. 20 tahun kita cakap dah hadis ni. Supaya setiap orang hidup ingatkan Nabi kata. Supaya membuat persiapan. Sungguh pun Imam Mahdi yang ni tak datang. Yang dalam ni tadi. Kita kena dapatkan Mahdi yang kat dalam. Apa tu Mahdi dalam? Dapat petunjuk, kenal diri, kenal Allah supaya kita dapat hidayatullah laduni. Ini kalau dia datang nanti kita tak ada hidayatullah laduni. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Bagaimana? Mungkin sekarang ini pun tentera-tentera Dajjal itu sendiri pun kita tak mampu hadapi. Kan? Silap-silap nanti takut wa na'udzubillah minta kita berlindung. Jangan sampai Imam Mahdi kita tak ada selera kita nak menolong dia. Malahan kita yang jadi pengikut-pengikut Dajjal. Sekarang ni jelas. Belum lagi pun pengikut-pengikut Imam Mahdi yang siapa tu? Para mursyid-mursyid arif bila wali Allah pengikut Imam Mahdi pun kita hina. Kita cakap macam-macam. Padahal dia tak ada buat apa. Dia doakan kita. Doakan pemimpin-pemimpin kita Islam semua kasih sayang. Dapat petunjuk Allah. Setiap malam dia berdoa. Dia tak payah kau suruh. Dia memang kerja dia mendoakan pemimpin-pemimpin Islam. Siapa aja ganti. Selepas Mahdi, naik siapa? Tuanku Rahman. Naik sentiasa bersilih ganti. Mereka ni para wali Allah, mursyid. Mendoakan automatik pemimpinnya. Dia tahu kerja dia. Tak payah kau ajar. Ganti sampai Anwar. Sampai dia tetap akan mendoakan. Doa dia apa? Supaya pemimpin kita dapat hidayatullah laduni. Dapat Mahdi, dapat petunjuk dan memberi petunjuk dalam dulu. Supaya datang yang besar nanti mereka mudah ikut. Tapi ternyata banyakkan daripada kita pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama yang kita cop sebagai ulama tu sebenarnya dia bukan ulama. Bukan kita nak hina. Dia tu bukan ulama. Pasal kita tak kenal ulama. Kita tengok dia banyak ilmu. Orang Yahudi lagi banyak ilmu. Iblis lagi banyak ilmu. Tapi sombong. Itu ulama. Ulama bukan perangai yang dimaksud Nabi. Al-ulama warasatul. Bukan berapa sombong gitu. Mereka tak banyak ilmu. Mereka tak banyak amal. Tapi dia, dalam hatinya tadi ikhlas, tulus. Kenal diri, kenal Allah. Tak ada keakuan diri langsung. Hidup dalam keadaan kasih sayang. Tak ada kebencian. Orang memfitnah, orang nak bunuh dia. Dia doakan orang tu, ya Allah jangan apa-apakan dia. Dia akan bawa watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah jumpa belum? Kita tak jumpa lagi, tak berduduk dengan mereka.
Kalau kita dapat jumpa, duduk dengan mereka, baru kita tahu, ya Allah, mengapa daripada dulu aku tak duduk sini? Inilah tempat paling nikmat dengan Allah. Allah dah janjikan, kalau jumpa orang ni, kau dah jumpa dengan aku, nikmatnya dengan aku. Di dunia lagi kau dah mendapat inna fatahna laka fatahan mubina. Mereka sentiasa nakkan kamu semua dapat ini. Mereka tak nampak kekayaan ke macam yang kamu nampak. Kamu menilai kekayaan, kedudukan ini, harta ini semua sebagai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Mereka tidak, mereka nampak itu semua najis-najis semua. Kesian dia tengok kamu mengambil najis-najis. Bangkai-bangkai yang kamu ambil, kesian dia. Tapi kamu sekat, kamu tak bagi mereka datang, kamu tutup pintu kamu. Kamu ambil ulama-ulama yang bukan warasatul anbiya dekat dengan kamu. Panggil ulama besar daripada Mesir, panggil ulama Yaman, panggil. Kamu seolah-olah kamu panggil dia seolah kamu berdampingan dengan ulama tu kononnya. Pandai kamu. Tapi kamu jangan tipu orang. Ahli Allah dia tahu. Kamu boleh tipu orang lain, tapi ahli Allah, Allah memberitahu, Allah tahu. Engkau ni kenal diri ke kenal Allah. Engkau nak kau gunakan ulama-ulama yang kau maksudkan untuk kepentingan berhala hawa nafsu kamu. Pemimpinan kamu supaya masyarakat boleh sokong kamu. Allah tahu. Saya bagi tahu ni bukan saya benci, saya bagi tahu sebab saya kesian tengok. Lagi nak pian daya, lagi macam-macam kamu buat pelik-pelik. Kamu rasa seolah-olah kamu boleh pengaruh orang dengan duit. Kamu bodoh-bodohkan masyarakat dengan gini. Kamu rasa kamu boleh bodoh-bodohkan masyarakat, tapi Allah dan orang-orang arif billah, mereka tahu perangai kamu. Kamu tak layak jadi pemimpin-pemimpin. Kamu hanya memimpin, membawa kepada ke arah yang dikatakan tadi, ke arah hawa nafsu berhala kamu, keinginan kamu semua. Tapi alhamdulillah, ini peluang masih ada, maka pergunakan peluang sebelum masanya sampai skrip kamu tamat, maka kamu tak boleh buat apa-apa. Jadi inilah peluang dia, masih ada lagi kesempatan, banyak lagi. Maka jangan kita mensia-siakan. Kita tidak tahu, tak kejap lagi atau besok nyawa kita, nyawa saya semua dicabut. Kita tak tahu lagi. Tapi biarlah nyawa kita dicabut dalam keadaan kita kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dalam keadaan kita menyembah akuan diri dan kita sampai buat dek lama sangat, Allah tutup langsung, kita tak faham. Jangan sampai situ. Jangan salahkan siapa-siapa. Rabbana zalamna. Salam hal diri kita sendiri. Ini peringatan adalah peringatan demi kasih sayang, demi untuk kita kembali kepada Allah. Tak lama lagi ini, tak lama lagi. Hari itu kita sama-samalah memperjuangkan. Dah 100 tahun ni dah terlalu hampir. Pasti Nabi berkata itu adalah kalam Allah SWT. Pasti. Maka siapkan itu. Maka kita bercakap awal-awal supaya siapkan. Kerana bukan boleh satu hari dia sampai Imam Mahdi, terus kita nak siap. Tak boleh. Silap-silap kita akan jadi pemberontak. Sebab di waktu itu air tak ada, di waktu itu makanan tak ada. Sedangkan kita makan ada, minum ada pun kita boleh buat bermacam-macam maksiat. Kita tak mensyukuri nikmat Allah, apatah lagi dalam keadaan air tak ada, makanan tak ada. Lagilah kita mudah akan mempertikaikan, akan berbalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai sini dulu, insya-Allah. Kita minta pencerahan lain kepada Fadil Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri untuk menambahkan lagi pencerahan, insya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد. Berjumpa dengan guru mursyid ini sangat sedap. Lebih sedap lagi daripada berjumpa dengan jodoh yang baik. Saya ulang berjumpa dengan mursyid ni sangat hebat nikmat dia. Nikmat dia itu analoginya lebih hebat lagi daripada bertemu dengan jodoh yang sangat soleh dan solehah. Saya teringat jodoh saya bertemu dengan seorang guru mursyid saya. Guru mursyid saya tu telah meninggal dunia. Dengan beliau saya belajar tentang syirik, iaitu syirik jali. Allahumma salli ala Muhammad. Berada di dalam majlisnya sangat sedap. Berlalulah masa selepas guru saya meninggal. Sekarang saya belajar pasal syirik khafi. Saya belajar pasal syirik khafi. Jadi syirik jali dan syirik khafi ni saya pernah tanya guru saya. Saya tanya, masa tu saya panggil dia Pak Cik. Pak Cik, syirik jali dengan syirik khafi ni, yang syirik khafi tadi boleh masuk syurga ke? Saya tanya dia. Lepas tu dia kata yang disebut dalam Quran macam mana? Kemudian saya bacalah ayat tu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika man yasha. Allah Taala takkan ampunkan syirik, tapi Allah Taala ampunkan semua syirik yang lain. Semua dosa lain melainkan syirik. Lepas tu dia kata, lepas tu engkau tengok ayat tu, adakah dia sebut syirik khafi boleh masuk syurga? Saya jawab tak ada pula. Tak ada pula Pak Cik, saya kata. Dah. Itulah jawapan dia kata. Jadi maknanya syirik khafi dan syirik jali itu sama saja level dia. Dua-dua tak boleh masuk dalam syurga Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian apa faedahnya untuk kita mengajak orang menjauhi syirik? Faedah dia ialah kita ni meramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya belajar dulu dengan guru mursyid saya tentang syirik jali. Sekarang dengan guru-guru arif billah yang saya jumpa, kita belajar tentang syirik khafi. Kata sesetengah para arifin, guru, alim ulama, syirik khafi ni lebih asyad ataupun lebih dahsyat lagi daripada syirik jali. Kerana syirik khafi ini sifat dia tak nampak, tak sedar bahawa aku sedang berada dalam syirik. Allahumma salli ala Muhammad. Manakala syirik jali yang saya belajar daripada guru mursyid saya telah meninggal dunia itu, Allah yarham Tuan Haji Yusuf rahimahullah, dia cerita tentang syirik jali, belajar tentang syirik jali secara sedetail-detailnya, sehinggalah bab bagaimanakah yang dia nampak roh orang yang melakukan syirik jali tadi. Jadi apa? Dia nampak Allah bukakan hijab dia. Selepas dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah 3 malam berturut-turut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu saya tanya dia, Pak Cik, apa faedah kita buat kerja ni? Dia kata meramaikan umat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Justru kalau kita menjadi ansar kepada syirik, kepada bukan ansar, maknanya kita ini tolong dalam bab syirik jali ni juga, kita juga sedang tolong Rasulullah, iaitu tolong meramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Tuan Haji Yusuf ini bermimpi 3 malam berturut-turut. Nabi SAW bersabda, cuba engkau tengok hadis, umat akulah paling ramai dalam syurga. Kemudian Rasulullah SAW berkata di dalam mimpi itu, lepas tu ada lagi dalil, ada lagi hadis, umat aku terpecah 73 golongan. Satu aja golongan masuk syurga. Yusuf, cuba engkau fikirkan hal ini.
3 malam berturut-turut dia mimpi benda ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas 3 malam berturut-turut tu, dia hijab dia dibuka. Dia nampak alam arwah. Apa jadi dengan orang-orang syirik. Yang syirik ni. Dia dah meninggal dunia dah. Jadi saya boleh cerita dah apa yang digerakkan dalam hati. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati serta diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ni, sebagaimana mukaddimah setiap kali Ustaz Aziz menerangkan tentang nikmatnya hidup. Kita ni bila hidup, kita kena anggap kita ni khalifah. Anggap je lah khalifah. Walaupun kata Syed Muhammad Naqib Al-Atas, khalifah tu bukan semua orang. Yang saya faham melalui lecture dia, Arifin Billah aja khalifah. Tapi tak apalah. Kalau kita rasa rendah diri, kita tak rasa kita khalifah, kita anggaplah kita ni fan club of khalifah. Kita bantu para khalifah ni. Jadi khalifah-khalifah ini buat kerja meramaikan umat Nabi Muhammad. Jadi oleh kerana kita hidup, yang paling mahal di dalam diri kita ialah doa. Jadi kita kena memperbanyakkan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana doa itu adalah pintu rahmat, dan doa itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh menyelamatkan dengan izin Allah orang-orang yang melakukan syirik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terlanjur kita berbahas tentang syirik ini, pada hari ini saya mendapat satu hadis daripada seorang Ansar Ahli Sunnah wal Jamaah yang membantu meramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, rahmat Allah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bacakan sikit hadis ni yang berjudul Fitnah Takfir. Takfir ni maksud dia kafir mengkafir sesama Muslim, dan tuduhan syirik terhadap umat Islam yang lain muncul dari ahli agama yang terpesong dari petunjuk Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An Huzaifah radhiyallahu anhu ardah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama atajawwafu alaikum rajulan qara'a al-Qur'ana hatta idza ru'iya alaihi bahjatuhu wa kana rid'an lil Islam i'tazala ila ma syaa Allahu wa kharaja ala jarihi bisayfihi wa ramahu bisyirki. Allahumma salli ala Sayyidina. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu wardah, bila berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang aku sering takutkan ke atas kalian semua ialah kemunculan puak ataupun lelaki yang membaca Al-Quran sehingga terlihat keindahan padanya. Bahkan dia pernah menjadi penolong atau pembantu bagi agama Islam. Kemudian dia terpisah dari petunjuk Al-Quran sehingga bertukar menjadi seorang yang buruk sebagaimana dikehendaki atau ditentukan oleh Allah buatnya. Setelah itu dia keluar ke atas jirannya dengan pedangnya dan menuduhnya saudara seagamanya dengan kesyirikan. Jadi di akhir zaman ini ada golongan yang suka mensyirikkan orang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, sidang hadirin yang dirahmati Allah, para tasawuf, para ahli sufi bila membicarakan tentang syirik, dia tidak tujukan kepada sesiapa. Dia tidak tujukan kepada puak-puak mana-mana. Dia tidak menudingkan jari kepada sesiapa. Tetapi yang selalu saya dengar, ahli tasawuf, para arifin billah, bila dia berkata, dia memberikan contoh kepada diri dia. Memberikan contoh kepada diri. Maknanya beza puak ini dengan puak arif billah ialah begini. Puak satu ni yang disebut oleh hadis ni, dia berkata pergi umrah dengan niat ziarah Nabi syirik, contohnya. Contoh je ni. Pergi ke kubur Nabi Hud di Yaman buat ritual tertentu, syirik, golongan tu syirik, dia kata. Siapa yang sebut madad ya Rasulullah, itu syirik, dia kata. Dia buat poster, dia pangkah madad ya Rasulullah, dia tulis besar-besar syirik. Dia viral kan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan yang terkini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia berkata dengan tuduhan yang lebih teruk. Dia kata, Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wa Maturidiyah, Tuhan mereka sama dengan Tuhan Hindu. Ini real. Saya sendiri berinteraksi dengan orang tu. Hamba Allah berkenaan yang kita doakan hidayah dia. Kerana orang berkenaan sudah pun meninggal dunia. Saya simpan nombor telefon dia. Saya tahu nama dia. Selepas dia meninggal, saya telefon isteri dia. Isteri dia menangis-nangis. Minta maaf cakap, saya ni dan beberapa teman-teman saya sudah dimurtadkan oleh dia, sudah disyirikkan oleh golongan, oleh fahaman ini. Kerana saya mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tuhan wujud tidak bertempat. Dia kata itu Tuhan transcendent sama dengan fahaman Tuhan agama Hindu. Maknanya dia tuduh kita bukan setakat syirik ya, dia tuduh kita kafir. Allahumma salli ala Muhammad. Yang terkini mereka tuduh kita, siapa yang memiliki akidah Asy'ariyah Maturidiyah ini sebagai tidak bertuhan. La haula wala quwata illa billah. Berbeza dengan para arifin billah bila berkata tentang syirik, tidak begitu. Mereka berkata siapa yang melupakan Allah syirik. Dia tak tujukan siapa-siapa ya. Ingat ya, para netizen yang suka menghukum majlis-majlis begini, ingat tu, saya bagikan disclaimer ni. Saya bagi, bila para arif billah kata demikian, dia tidak tujukan kepada sesiapa ya, melainkan dia memberi nasihat kepada dirinya sendiri. Lalu kita yang mendengar, kita mesti ambil faedah. Kalau tak ambil faedah, kita sangatlah rugi. Allahumma salli ala sayyidina. Para arifin billah berkata, siapa yang memandang dengan tidak memandang arah, dengan tidak memandang wajah Allah, maka dia telah terjebak dalam syirik khafi. Dia tak tujukan kepada sesiapa. Dia tak tujukan kepada puak mana-mana, tapi dia sayangkan umat. Dia sayangkan umat. Ni penting ni, peringatan ni. Jangan cakap majlis-majlis para arifin billah, talk-talk mereka mensyirikkan sesiapa. Tidak. Lain. Lain. Saya dan juga sahabat saya, Dr. Abdullah Jalil nama dia. Orang yang selalu menghantar hadis-hadis ini kepada saya, adalah merupakan pengkaji. Jadi kami kaji. Dan ramai lagi lah, bukan saja Dr. Abdullah Jalil ya. Tuan-tuan boleh search dekat internet, dapatkan kajian-kajian beliau. Beliau adalah pengkaji dan ahli dan mahir dalam bidang ini. Beliau adalah merupakan ahli. Dan sahabat saya yang dia ini, kami gelarkan kat dia orang mumtaz, kami panggil. Dia ni tidak ada peperiksaan yang dia tidak dapat mumtaz. Dalam hidup dia tidak ada peperiksaan yang dia tidak dapat mumtaz. Dia orang yang cerdik, yang masih berbaki di akhir zaman ni. Doakan beliau dipanjangkan umur, dipelihara oleh Allah. Yang baru-baru ini dia punya website dia kena hack. Kena hack oleh cyber troopers yang suka mensyirikkan orang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pada petang ini adalah merupakan satu poin penting ya, untuk para sahabat sidang hadirin, terutamanya yang banyak-banyak melihat YouTube. Kena bezakan ya, bila para arif billah, para ustaz, asatizah yang mengambil jalan tasawuf ini menyebut dan membahaskan tentang syirik, dia tidak tujukan kepada sesiapa, dia tidak tujukan mana-mana golongan, tetapi dia membahaskan pertama sekali syirik dalam diri dia, kekafiran dalam diri dia. Selalu dia sebut ni, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam surah Al-Kafir tu apa? Asyidda'u 'alal kufar. Syekh Aziz selalu sebut asyidda'u 'alal kufar tu. Syekh Aziz cakap kufar yang ada dalam diri sendiri tu. Kufar yang ada dalam diri sendiri tu nak kena diperang. Selalu sebut peperangan di dalam diri,
keakuan dalam diri. Hendaklah diperangi sungguh-sungguh dalam diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak boleh judge keakuan diri dalam orang lain. Yang kita boleh tahu, yang kita boleh confirmkan keakuan diri dalam diri sendiri. Bila kita sebut keakuan diri, ramai yang terasa. Tetapi sesungguhnya terasa tu bagus. Terasa tu sangat-sangat diperlukan. Akhir kalam, saya ingin berkongsi tips, iaitu carilah ataupun dengarlah kuliah-kuliah. Pertama sekali, bila kita dengar, kita rasa macam kita kena tibai. Lepas tu kita rasa lega. Kalau tu kemudian kita rasa nak ubah diri kita kepada yang lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pilih-pilih kuliah yang memberi makna dan memberi tanda iman. Dan step seterusnya ialah sebar-sebarkan. Mudah-mudahan kalau buat kerja ini, matinya kita, insya-Allah mati syahid. Dapat pahala sama dengan Osman Ghazi, sama dengan Ertogul Ghazi, sama dengan Bamsi Bey, sama dengan Turgut Bey, sama dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Goktuk Ghazi, Boran Ghazi, dan nama-nama besar dalam memperjuangkan Islam yang ketika itu mereka berperang menegakkan Islam dengan pedang, sebab kafir guna pedang. Asyahid apa lagi? Cerkutai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu semua pejuang-pejuang Islam yang menyebarkan pertahankan Islam dengan pedang. Sekarang bukan dengan pedang. Sekarang bukan dengan pistol, bukan dengan senapang, bukan dengan pisau, tetapi dengan handset, dengan smartphone. Jadi Ghazi, jadi Ghazi, jadi Ghazi. Kalau mati, mudah-mudahan mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Maafkan saya terlebih masa, terkasar bahasa, ada keakuan diri sebagainya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka jadikan majlis-majlis Allah Subhanahu wa taala ini sebagai mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang nak ingat Allah. Bila kita diberi faham, bukan kita yang nak ingat Allah. Yang dikatakan dia yang ingat pada diri dia. Itu dia tenggelam, benar-benar tenggelam, tak ada diri kita. Dia itu yang dia bawa. Itu yang dia bawa sebenarnya. Itu orang yang bawa, dia tahu, Allah Taala bagi tahu kat dia. Jadi saya berkongsi benda-benda macam ni, kan? Berkongsi benda-benda macam ni. Bila ada orang yang bawa ilmu, kan? Dia bawa ilmu. Kita sampaikan benda ni, contoh saya cakap sampai kepada dinding zat. Sampai kepada dinding zat dia terkejut. Jadi macam Syekh Aziz tadi beritahu tadilah. Kita menyambung dengan Allah. Dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu benda tu. Nampak betapa jahilnya kita. Jadi kalau solat tu pun dia kata tak boleh mi'raj, bahaya kita ni. Kita dalam keadaan bahaya. Huru-hara dah memang dah berlaku dah. Yang mana kita, dalaman akidah kita ni memang dah rosak. Saya boleh cakap tapi susah saya nak buat. Saya nak cakap. Manusia ni, kita bercakap ni mudah. Tapi kita nak buat sukar kita nak buat. Tapi tak apa. Kita bila bercakap, kita mengingat, kita tenangkan hati kita balik, memang kita kena buat. Seperti saya cakap tadi, kalau kita ingat Allah, seperti mana dia ingat pada diri dia. Kita dah tenggelam, tak ada. Dah kita tahu memang kita ni tak ada. Kan? Alam roh pun kita memang tak ada. Kenapa nak adakan lagi? Itu kita betul-betul tenggelam. Jadi mi'rajnya apa? Kalau saya ada masalah. Kan? Kalau saya ada masalah, saya berkongsi saya berkongsi dengan keluarga saya dan rakan-rakan saya yang seangkatan. Kalau saya ada masalah, adakah saya nak dudukkan masalah tu? Itu maksudnya. Kita tak duduk dengan masalah, kita duduk dengan Allah. Duduk dengan Allah tu maksudnya apa? Tak ada rasa keakuan diri. Tak ada rasa keakuan diri. Itu maksudnya.
Masalah tu memang lenyap terus. Kita ada ujian Allah Ta'ala nak bagi. Untuk apa? Orang tak akan beriman seseorang tu kalau dia belum diuji, dia belum beriman lagi seperti itu. Tapi bila dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Adakah kita nak duduk kat ujian tu? Kita nak duduk kat ujian tu. Kalau kita betul-betul difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dileburkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak duduk kat ujian tu? Tak. Sedangkan kapal pun boleh bergoyang, kan? Masakan kita memang bergoyang, tapi kita dah cakap, ya Allah, aku bukan nak duduk kat atas ujian ni, ya Allah, tapi aku nak duduk dengan Kau, ya Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Tu yang sebenarnya. Kita tak duduk kat ujian. Jadi ujian tu Engkau yang letak, ya Allah. Dia nampak Allah tau, dia nampak Allah. Kan? Siapa tak nampak Allah tu dia memang buta lah. Kan? Minta maaf cakap, memang kau buta. Kan? Kau nak duduk kat ujian lagi kan? Teruskan. Engkau yang susah. Tapi kalau kau duduk dengan Allah, pasti. Saya ini yang saya tekankan dengan sahabat saya kat telefon, dengan keluarga saya, dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Ini yang saya selalu berkatakan. Kalau kau cerita pasal masalah, ini saya akan bagi. Kalau orang berubat dengan saya, kan, datang berubat, bukan saya nak berubat, tapi apa yang Allah Taala letak, kan? Saya cakap benda ni je, bukan saya engkau baca ni syifa ni apa? Tak perlu saya cakap, tak perlu. Kan? Apa yang Allah Taala nak bagi, kan? Contoh orang tu nak berubat. Saya bagi ubat antibiotik yang ni Yang ni antibiotik dia, saya cakap. Ingat Allah tu. Ingat Allah tu macam mana keadaan dia? Kenal diri, kenal Allah. Kan? Kau tak faham tak apa. Kan? Tapi saya nak bagi satu tahu kat sini, seorang perempuan hari tu tahun lepas datang rumah saya. Perempuan dengan mak dia dengan apa mak mentua dia datang. Jadi ini yang saya bagi. Muka muram je macam tu. Muka muram je, kena gangguan kan. Saya pun tak nampak siapa yang makhluk halus mana, saya tak nampak. Saya nampak Allah Ta'ala dahulu. Jadi kita bagikan satu sifat kat dia. Inilah, kalau kita lupa Allah, inilah kita benda tu masuk. Jangan undang dia masuk, saya cakap. Jadi kita bagi ketenangan dia dekat situ. Itu ubat yang kita nak bagi kat dia, bukan ubat yang kita nak bagi tak salah nak baca ayat syifa apa semua, tak salah. Tapi ini yang kita nak bagi dulu. Akidah dalaman, tauhid dalaman kita nak bagi dia betul-betul kuat. Kan? Lastly kalau dia tak nak ikut, itu terpulang. Itu dia akan cari sendiri nanti. Kan? Jadi itu yang sebenarnya kita nak bagi tahu betapa pentingnya benda ni. Seperti Syazir beritahu tadi, jangan dicari Imam Mahdi memang dah ada dah. Bukan tak ada lagi, memang ada dah. Jadi kita betul-betul nak meyakini bahawa dalaman kita ni, kita sebut la ilaha illallah, ibarat ada ibarat kulit la ilaha illallah. Engkau semak tak, dalam buku tu ada dalam tu ada isi tau. Ada isi. Itulah mengimani dalaman isi la ilaha illallah. Kalau sebut la tak ada kita, jangan anggap kita ada lagi. Itu dia. Bergerak kita apa semualah bergerak kita. Nanti Allah Taala akan tunjuk. Saya tak ada ilmu apa-apa, saya cakap. Saya tak ada ilmu apa-apa, saya cakap. Kan? La semua. Kalau saya belajar apa, silat ke apa semua, saya pun dah lakan dah. Kan? Kalau kita nak silat ke apa, tak ada. Saya pun dah lakan dah. Tapi sebenarnya itu la ilma lana. Saya sebut la ilma lana, saya cakap semua tak ada. Semua tak ada, saya cakap. Ilmu yang saya kerja dulu pun semua tak ada, saya kosongkan. Tapi alhamdulillah, ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan kepada saya. Ini Allah Ta'ala bagi wazidnahum huda, petunjuk. Itu rahsia saya cakap. Bukan saya sebut ni pendengar-pendengar, ini tak tengok muka saya lagi bagus. Kan? Supaya bukan saya nak suruh ikut saya. Kan? Sekurang-kurangnya jadi benda tu akan terlintas di fikiran bahawa seseorang yang mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala pasti dia akan dapat masuk dalam rohaniah. Sebab saya tak ada apa. Saya mutakalimun Allah ni semua saya tak merasakan saya. Jadi saya yakin bahawa siapa yang mendengarnya dia akan masuk kepada lubuk rohaniah yang dengar. Kan? Tak kira dia dengar petang ni ke, dia dengar petang semalam ke, dia dengar yang akan datang ke, dia dengar video-video yang 2021 ke, saya tak kira. Itu bukan saya nampakkan benda tu, tapi apabila mutakalimun yang berkata-kata ni hendaklah dengan mutakalimun Allah SWT, tak ada kita, pasti akan masuk dalam rohaniah. Jadi dapatkan Mahdi yang tu, kenal diri, kenal Allah. Itu yang Mahdi yang sebenarnya. Bila bertemu dengan Sayyidina Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, pasti pasti dia akan mengikut, kan, jejak langkah yang dikatakan pengikut Imam Mahdi yang sebenarnya. Kalau sekalipun yang dikatakan tadi Nabi Nuh alaihi salam tadi tu 100 tahun tu dia buat orang kata apa benda bodoh sangat nak pergi letak kat atas
gunung pergi buat apa bahtera, apa bodoh sangat ni. Itulah sekarang ni yang berlaku. Itulah yang sekarang ni yang berlaku. Kan? Datang ke banjir tu. Datang ke banjir. Macam kita lah. Datang ke Imam Mahdi ni. Dah 3 tahun, dah 4 tahun ni tak datang-datang pun. Tak kenal bahawa dalaman ni dia tak masuk lah. Kalau kenal, dia nampak Imam Mahdi dia. Dia nampak Imam Mahdi tu dah ada. Itu sekarang dah berlaku. Jadi kita tengok kesan daripada luka kekafiran yang ada dalam diri kita kena betul ubatkan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazru zalimina illa khasara. Kalau tak percaya, dia amat rugi, illa khasara. Dia tak jadi apa-apa. Quran yang dibaca, yang diamalkan, dia tak jadi apa-apa. Kalau cakap kalau nak kata apa yang diperkatakan dengan Mursyid Arif Billah tentang perkara-perkara ini, kita apa yang penting tu mencari yang itu dikata yang dikatakan pembimbing rohani Arif Billah, Mursyid Arif Billah, memang ada di zaman kita ni. Carilah, cari buat sembahyang istikharah, mesti ada. Jangan kita cari ustaz-ustaz kat masjid, ustaz-ustaz kat surau, itu kita saya pun belajar juga, boleh tanya dengan rumah saya, kalau subuh ke kadang-kadang maghrib saya pergi, saya pergi kuliah maghrib juga. Jangan cakap saya tak pergi kuliah maghrib, saya pergi tanya rumah saya, saya pergi, tapi apakah bezanya? Bukan kita nak mengkritik siapa-siapa, tak. Kita melihat bahawa kita dah tahu ni, maknanya kita mentauhidkan sesuatu apa yang diperkatakan walaupun dia tak faham. Jadi kita doakan dia. Itu je, bukan kita nak memperkecilkan siapa-siapa, tak. Saya masih mendengar lagi dan saya masih memerlukan lagi ajaran-ajaran daripada tok guru masjid surau ni. Saya memang memerlukan lagi. Jadi ambil yang baik. Tapi kita tidak ikut dia apa yang dikatakan. Kalau dia dalam keakuan diri, dia nak rasa dia hebat, dia apa, itu bukan kita. Kita tak ikut yang tu, tapi kita ikut apa. Kalau dia bawa kitab, dia bawa kitab apa yang diajarkan, kita memang ambil di situ. Dan kita mentauhidkan apa yang dicakapkan. Itu maksudnya. Saya sebut dengan anak saya sebut dengan isteri saya. Itu yang sebenarnya. Itulah yang penting yang sebenarnya kita nak nampakkan Allah dahulu. Kenal diri, kenal Allah ni memang penting. Kalau orang kata proses dia apa? Kita buat talk ni orang kata, sahabat saya bercakap semua orang boleh sebut pasal Allah Taala. Jangan sebut macam tu bang. Jangan sebut macam tu. Semua orang boleh sebut pasal cerita pasal Allah Taala. Jangan sebut macam tu. Kalau dia kata proses, apakah proses dia kata? Kita duk sebut pasal talk ni semua kenal diri, kenal Allah, semua orang boleh bercerita pasal Allah. Bukan. Keadaan dia apa? Orang tu dah betul-betul dah menjalani ujian dan sebagainya. Memang proses dia. Kenal lah orang yang menyampai tu. Jangan ambil kata-kata saya, jangan ambil kata-kata saya. Dengar daripada pembimbingan Syekh Aziz. Dengarkan kata-kata dia. Dengarkan kata-kata dia, apa yang disampaikan. Sampai ke mana dia? Sampai mana Allah Ta'ala bawa bimbing dia? Bagaimana penderitaan dia? Bukan dia rasa derita, tapi bagaimana susahnya dia nak dapatkan benda ni. Bagaimana susahnya dia nak sampaikan kepada kita ni supaya nak dapatkan benar ni, kenal diri, kenal Allah. Jadi itulah, jangan just yang tak baik. Jadi kalau nak cerita, saya nak bagi jawapan yang dia kata proses, apakah proses? Inilah proses dia, la ilaha illallah. Tadabbur la ilaha illallah. Itu sebenarnya. Saya ulang lagi, la ilaha illallah tu kena tadabbur dalaman dia tu. La ilaha, la tu tak ada, nafi betul-betul kat akuan diri kita. Sekalian alam ni kita kena nafikan. Jadi yang ada ni, yang nampak ni, yang ada ni, menzahirkan kita ni, bagi mentajalikan diri dia yang esa sebenarnya. Itu mengesakan Allah. Manis, tiada pahit. Manis tiada pahit. Tu Rasulullah beritahu tu. Jadi saya ke sini, saya nak sebut, bukan pengalaman lah. Ini saya tak nak cerita pengalaman. Tapi saya ke sini, di tempat yang saya belajar ni, pengajian ni, kenal diri, kenal Allah ni, berjauhan dengan ahli keluarga saya, disebabkan apa? Allah Ta'ala mengasingkan saya. Bersyukurlah saya. Saya bersyukur, saya amat bersyukur. Saya boleh je balik ke mana ke apa yang saya lepas bersara saya, tapi Allah Ta'ala datangkan ke sini untuk apa? Membuat persediaan dan sebagainya. Persediaan dalaman ni untuk apa? Allah Ta'ala asingkan kita. Seperti mana yang Rasulullah beritahu, beruntung kepada mereka yang diasingkan. Allah Ta'ala yang asingkan saya. Itu saya nampak situ. Jangan orang lain nampak untuk dibuat, tak. Ini untuk saya. Untuk saya dan keluarga saya. Sebab tu saya ke sini. Sebab saya ke sini. Jadi untunglah orang yang dikatakan orang yang tak setuju, orang yang dihina, orang yang diapa semua, untung orang tu. Kalau wali Allah wali Allah,
Kalau belum 1,000 orang hina dia, kalau belum 1,000 orang fitnah dia, belum kuat lagi di dalaman dia. Itu wali Allah tu. Jadi kita ni baru, saya ingat baru, kalau saya, sahabat saya lah, kalau di 2021 dulu ada seorang sahabat saya di Melaka pun tak suka benda ni. Tak apa, bukan saya nak suka-suka pun. Kan saya nak bawa ajakkan, nanti dia datang sendiri, Allah Taala bagi. Kan itu doa saya. Kan? Jadi baru seorang dua lah, tapi maknanya saya ni belum lagi lah. Senang cerita. Kan? Saya ni, kita ni belum kuat lagi. Tapi tak apalah. Kita dah duduk dalam pengajian ni, alhamdulillah. Dibentengi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan perjalanan kita, tak apa. Padahal lagi berapa ratus meter je. 100 meter je kita nak berlari kan. Nak dapat ke garisan penamat kan. Insya-Allah. Kalau kita betul-betul kuat, diperkukuhkan kita dalam hidup dalam kasih sayang. Kasih sayang ni apa? Bukan kasih sayang cakap lembut je, tak. Kasih sayang ni dia menyatakan tak ada keakuan dia. Dia mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sendiri, keluarga dia sendiri, dan sama-sama kita ni nak mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lain. Mana ada lain? Mana ada cerita lain? Saya nak berebut harta ke apa? Tak ada. Kita nak berebut harta, saya nak cerita kasih sayang ni, kita nak berebut harta ke, nak berebut apa ke, wang ringgit ke? Tak ada. Nak mengejar ke dunia yang Syekh Aziz cakap tadi. Kalau Rasulullah tengok, ya Allah, kecil, ya Allah, macam apa? Apa tu? Pasir, nampak? Penuh dengan, nampak? Alhamdulillah. Acik pun lupa dah nak cakap apa. Okey, jadi alhamdulillah, sedikit penceritaan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dapat bersama-sama duduk dalam golongan fatmuni fi ibadi. Saya tak ada besok, tuan-tuan teruskan perjuangan ni. Jadi kita boleh sama-sama mendoakan sesama kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Noh ingat dah, acik lupa. Assalamualaikum. Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah masih lagi dikumpulkan kami di sini. Masih lagi kita membincangkan tentang kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimah penyaksian, di mana kita menyaksikan bahawa Allah itu wujud, bahawa Allah sahaja yang hidup. Jadi selalu kita sebut la ilaha illallah. Kita dengar takbir la ilaha illallah. Masa kita semayang tahiyat akhir pun kita sebut la ilaha illallah. Kita berzikir pun la ilaha illallah. Jadi seperti yang disebut berkali-kali di dalam talk ini, betapa pentingnya kita memahami kalimah la ilaha illallah, bukan setakatnya menyebut sahaja. Jadi apa yang kita saksikan? Kita saksikan bahawa Allah sahaja yang esa. Jadi bila kita nak fahamkan bahawa, ataupun bilakah kita nak rasakan bahawa Allah itu esa? Jadi kita hanya dapat rasakan, rasa bila Allah itu esa bila kita dapat matikan diri kita. Jadi bila kita dapat matikan diri kita, barulah kita lihat segala makhluk yang kita nampak dia sebagai berjirim, dan kita nampak dia ada asma, nama, dia bersifat, dan dia ada perbuatan, semuanya kita pulangkan balik kepada Allah. Jadi itu yang kita saksikan. Yang kita saksikan bahawa sekalian alam hanya menunjukkan tentang diri dia. Jadi itu yang perlu kita faham daripada kalimah la ilaha illallah. Jadi pakaian kita la, kita menafikan bahawa kita ada kudrat, kita ada ilmu, kita ada hayat, sama, basar, kalam, ya. Kita nafikan itu semua. Memang kita tak ada kan, sebab kita mati, yes, kita patung. Jadi dengan itu sahaja, bila kita dapat rasakan itu,
barulah kita dapat mengisbatkan bahawa Allah sahaja Esa, Dia sahaja yang hidup. Yang kita ni dihidupkan. Sebelum kita dihidupkan, kita adalah mati. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat, teman-teman kita tu, saudara-saudari kita, semuanya daripada hati Rabbani, lintasan-lintasan yang kudus, suci daripada Allah, yang kalimat-kalimat Rabbi yang betul-betul kasih sayang, ajak kita. Apa yang diucap oleh Ustaz, bagaimana syirik-syirik, baik yang kasar, yang halus, pengalaman yang dia berjumpa dengan Arif Billah, bagaimana menceritakan. Tak kira lah besar atau kecil syirik, yang pentingnya kita berbuat dengan siapa tu. Tak kira lah patung tu kecil ke besar ke, halus mana pun, yang penting kita tu dengan siapa kita berbuat. Tu dia. Tak sama pandang kecil atau besar, dosa tu kecil atau besar, tapi pandang dengan siapa kita buat. Tu. Jadi alhamdulillah lah apa yang diucap oleh Syekh Latif tadi, nak membawa kita ni tadi ke arah yang betul-betul jujur lah. Jujur, kita ni kena jujur betul-betul. Kalau kita jujur betul-betul dengan Allah, pasti sekarang kita tak jujur dengan Allah. Kita nak bohong-bohong, nak balah-balah dengan Allah dalam hati kita. Memang kita tak cakap dengan orang, tapi dalam hati kita berbalah tu dengan perbuatan. Apa dia? Akuan diri tu berbalah lah dengan Allah. Tapi kita tak istiharkan kita berbalah dengan Allah. Bahaya tak bahaya tu tadi. Maka itulah, kita tak dapat sebenarnya kalau kita langkah sikit lagi jangan berbalah-balah, jujur betul-betul dengan Allah, mengaku betul-betul, nikmat dia ya Allah. Mengapa daripada dulu lagi aku tak duduk dengan Allah. Begitu nikmat dia. Macam tak kahwin lah, minta maaf lah. Bila kahwin, mengapa aku tak kahwin daripada dulu. Jadi gitulah ibaratnya, saya bukan nak singgung siapa-siapa, tapi gitulah nak masukkan. Mengapa daripada dulu aku tak kenal Allah. Gitulah nikmatnya tadi. Mengapa daripada dulu tadi aku ni tak tahu apa sebenarnya jihad menolong Imam Mahdi ni. Bila aku tahu ya Allah seronoknya berjihad, perang, mati syahid ni, seronoknya nikmatnya di sisi Allah ya Allah kan. Tu tadi. Sekarang kita tak nampak apa ni perang ni, apa ni, kita dah aman-aman. Kita rasa macam kita tertipu dengan kita punya pemikiran yang mananya membodohi kita lah. Allah bagi akal fikir ni supaya fikir tu biar ada nur lah. Tapi ini kita fikir ni, fikir untuk hawa nafsu tu ke zulumat, kegelapan. Fikir yang ikut keakuan diri, bukan fikir yang membawa kepada nur. Ini yang berlaku. Seperti dibiarkan zulumat ditutup. Allah buka cahaya tu sana mancar dalam kolbun kita. Baik kolbun tu, tapi kita tak tahu yang dalam kolbun kita tu, yang sentiasa menyuluh Nur Muhammad tu. Jadi kita tahu yang di luar tu rosak lah. Rosak. Kita mengikuti yang luar, tak mengikut yang dalam. Yang dalam tu yang Nabi kata ada segumpal daging dalam tu. Dalam diri kita tu. Kita kena kenal lah tu. Bukan belah ambil tengok kenal dia tu, bukan. Tengok bisikkan datang dalam tu tadi. Mana datang bisikkan? Engkau boleh bergerak tu daripada mana? Siapa yang suruh gerak tu tadi? Itu benda tu fikirlah. Benda tu kita fikir sendiri boleh. Tu jelas. Petunjuk Allah tu sentiasa datang. Jelas kat situ. Tapi kita abaikan, lengah-lengahkan, tangguh-tangguhkan, olok-olokkan, pesenda-sendakan. Seperti mana Rasulullah datang, umat banyak bersendakan. Lama-lama faham juga. Nabi berusaha doa lagi. Jadi, gitu. Tak ada siapa, kita pun tak mampu. Tapi kita jujurlah dengan Allah. Ya Allah, aku tak mampu. Ya Allah, aku nak dengan engkau. Itu akan datang pertolongan, mengundang pertolongan Allah. Ini kau balah, kau tutupi lagi pula. Allah tu dah benar, kau tutupi lagi, kau rasa engkau yang benar pula. Tu yang berlaku tu. Sudahlah. Ikut sistem apa kesyirikan tu tadi. Engkau amaliahkan dah semenjak merdeka. Pimpinan kau memimpin rakyat, memimpin manusia, memimpin rumah tangga, memimpin diri kau sendiri dengan kesyirikan. Mana boleh nikmat, tak nikmat lah.
Kata Syekh Latif itu manis tiada pahit tu. Iaitu orang betul-betul kenal diri, kenal Allah tu. Beriman betul-betul kenal diri. Manisnya hidup dia tu. Manis. Tiada pahit. Nabi kata. Tapi kita tak dapat tu. Kami tak boleh nak cakap sampai. Kamu jujur lah. Kamu jujur. Itu ya syarat dia. Jujur dengan Allah. Ya Allah, aku tak mampu. Aku nak engkau. Gitu jujur lah betul-betul. Kenapa ya Allah aku ni jauh sangat ya Allah aku ni. Jujur kembali kepada. Jangan menipu-nipu, jangan berpura-pura duduk dalam keadaan tu. Mana puas pun dunia seisinya pun jangan tipulah. Kamu takkan cukup juga. Yang cukupnya naluri kita adalah Allah. Sebab apa kita di alam roh 4000 tahun dulu dengan Allah. Naluri kita dah macam tu. Jangan tipulah, sudah. Jangan rosakkan diri kita sendiri, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan dekat-akuan diri wa'fu minkum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Salli ala sayyidina Muhammad.